اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 4, baris yang kelima daripada bawah. Muka surat 4, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Tanbihun, ini satu penjagaan. Bermula hukum mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu 4 wajah, 4 jalan. Bermula hukum mengucap Bismillah itu, mana membaca Bismillah itu 4 wajah, 4 jalan. Mana 4? Ada kalanya wajib, ada kalanya, ada kala hukum mengucap bismillah itu hukumnya wajib, dan ada kalanya mengucap bismillah itu hukumnya sunat, dan ada kalanya haram, dan ada kalanya makruh. Bermula hukum mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu 4 wajah. Mana hukum kita baca Bismillahirrahmanirrahim ni ada 4 hukum. Pembicaraan kita ni apa sebenarnya? Hak asal dia sebulan ni. Sebulan lebih dah. 11 hari bulan 5. Ni 22 hari bulan 6. Sebulan 10 hari. Bukan 10 hari. Tajuk kita apa ni? Jadi kitab Aqidatun Najin ni, kitab Aqidatun Najin yang pengarangnya Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Jadi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani ni dia mensyarahkan ataupun menghuraikan Matan Ummil Barahin. Matan Ummil Barahin karangan Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, Syekh Sanusi. Jadi Matan Ummil Barahin ni direkah-rekah je. Jadi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani ni dia menterjemahkan hak Matan Ummil Barahin yang kita arah, diterjemahkan, kemudian ditambah dengan huraian-huraian. Ini huraian lah ni. Dia panggil syarah dia. Jadi kitab ni kitab Aqidatun Najin lah kitab ni. Tapi kitab ni dia nak mensyarahkan Matan Ummil Barahin. Yang mana Matan Ummil Barahin tu hak Syekh Sanusi tu dia dalam kurungan tu. Hak dalam kurungan Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 3, kemudian disusuli dengan Alhamdulillah, setakat tu je Matan Ummil Barahin. Kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tu je Matan Ummil Barahin. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim ni Syekh Zainul Abidin dia menghuraikanlah kenapa dimulai kitab dengan bismillah, kerana mengikut aturan Al-Quran. Al-Quran kan kita buka Quran dan ini depan sekali tu apa dia? Bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim di awal surah Al-Fatihah kita tengok. Jadi Quran pun mula dengan bismillah. Jadi kitab ni pun dimulakan dengan bismillah. Serta kerana beramal dengan mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap perbuatan yang penting pada syarak, yang bernilai pada syarak, kalau tidak dimulai dengan bismillah, jadi perbuatan tu kurang keberkatan dia, kurang comel. Jadi mafhum hadisnya, nak comel, nak berkat perbuatan yang baik yang kita lakukan, kena mulakan dengan bismillah. Ni huraian dia. Dalam Aqidatun Najin, kemudian didatangkan apa makna Allah bismillah itulah. Apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim. Selesai situ. Hukum ni tak cerita. Habis. Kemudian didatangkan pula hak matan Ummil Barahi, Alhamdulillah. Kitab ni mula pula dengan Alhamdulillah. Di huruf panjang hak berkaitan dengan Alhamdulillah ni. Sekalian pujian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pecah pula puji itu kepada 4 pujian. Qadim, puji qadim, Allah puji Allah, kembali kepada Allah. Qadim, puji hadis, Allah puji makhluk dia, kembali juga pujian itu kepada Allah. Makhluk ni hadis ni, makhluk ni memuji Allah, kita memuji Allah, memang pujian tu kembali kepada Allah. Kita memuji sesama kita pun, pujian itu kembali kepada Allah. Ini huraian dia. Hak terdahulu hak Alhamdulillah. Kemudian disusuli dengan wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di penghurai apa makna selawat dan salam. Apa makna selawat dan salam. Kemudian didatangkan hukum. Hukum yang terdahulunya kita baca sebelum daripada cuti puasa itu, dan kita memulai dengan hukum membaca bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Dia dihimpun sekali lah dulu. Hak bismillah lepas dia bicara. Sekarang ni kalau kira bicara selawat dan salam, tapi beres dah selawat dan salam, dia pun balik semula. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita kata alhamdulillah, kita kata selawat dan salam. Hak sekali sama hidup tu, apa hukum dia? Dia pergi pada hukum pula. Pergi pada hukum hak terdahulunya. Selesai tu, dia nak masuk pula pada hukum kita baca bismillah. Ni pekah ni sebenarnya. Kita sebelum ni hak bismillah dia muka 3 lagi dah. Tapi kenapa dia buat sini hukum baca bismillah? Sebab sekarang hak bismillah selesai dah huraian, alhamdulillah selesai dah huraian, selawat dan salam selesai dah huraian. Dia pergi pada hukum. Hukum mengucap bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam. Hak sekali sama hidup. Hak tetap dah ni macam-macam hukum. Bismillah ada wajib, ada sunat. Kalau bismillah dalam Fatihah, kita maklumlah Fatihah satu ayat daripada ayat Fatihah, maka wajiblah kita baca bismillah. Jadi sekarang ni sekali sama hidup. Apa hukum kita baca bismillahirrahmanirrahim? Sekali sama hidup, apa hukum kita kata alhamdulillah? Sekali sama hidup, apa hukum kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contohnya? Hak sekali sama hidup ni. Hak sama-sama ni dituntut sama ni. Hak sekali sama hidup tu. Ditambah dalam kitab kita ni sama juga dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah. Kita orang Islam dah ni. Kita orang Islam dah ni tak mengucap 2 kalimah syahadah pun Islam dah kitanya. Hak ni hak bukan hak dalam solat ni. Mengucap 2 kalimah syahadah dalam tasyahud akhir, itu rukun qauli, itu wajib. Kita nak bercerita hak tu. Hak sekali sama hidup ni. Orang kafir nak masuk Islam, mereka mestilah kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kita ni orang Islam dah. Mak ayah kita Islam, kita Islam taba'an li abawai. Ikut mak ayah kita, automatik kita jadi orang Islam. Sekarang ni
Hak kita orang Islam dah ni. Apa hukum untuk sekali sama hidup kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama dia. Kata baca bismillah, baca alhamdulillah, selawat salam sekali sama hidup, mengucap 2 kalimah syahadah sekali sama hidup, ditambah dah kitab ni lagi ni doa bagi kedua ibu bapa. Hak sekali sama hidup ni. Hak kita doa semua tu memang disunatkan pada kita tu, yang salah faham tu. Hak tu memang tetap dah. Hak sekali sama hidup. Mazhab Syafi'i kitanya hukumnya sunat je. Hak kata sekali sama hidup tu. Mazhab Maliki hukumnya wajib. Tu nak cerita beza dia. Tapi kita hak sunat mazhab Syafi'i ni memang kita sebut semua luar ibadah ni. Kalau macam syahadah tadi, dalam solat mesti ada syahadah. Kalau Tok Bilal mesti ada syahadah. Tak mau cerita hak tu dalam ibadat. Hak luar ibadat ni. Hak luar ibadat. Hak luar ibadat ni kita kata semua bismillah. Kita kata semua alhamdulillah. Apa kita kata bismillah? Sebab kita nak mula perbuatan yang baik. Kenapa kita baca alhamdulillah? Alhamdulillah semua. Bangun tidur alhamdulillah. Sudah makan alhamdulillah. Hak tuntutan lain. Hak sekali sama hidup ni, hak tetap dak sunat suku sakak ni. Dalam mazhab Syafi'i kita sekali sama hidup tu sunat je. Nak dapat hak sunat ni, kita kata bismillahirrahmanirrahim, kosak di hati kitanya nak menunaikan hak kata sekali sama hidup yang hukumnya sunat. Dapat bahagian tu. Kalau hak pakai mazhab Maliki pula orang kata wajib, kita pun bismillahirrahmanirrahim, kita nak menunaikan hak pandangan mazhab Maliki, kata sekali tu hukumnya wajib. Apa dah selesai kewajipan. Hak kita duk kata sama-sama tu tujuan lain. Hak dalam ibadat kerana ibadat, hak luar ibadat kerana kita nak mulakan perbuatan yang baik, mesti kita akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat lain. Kita mazhab Syafi'i ni sunat kena kata sekali sama hidup bismillahirrahmanirrahim, atas kosak, atas tujuan untuk menunaikan hak tuntutan sunat kata sekali sama hidup. Ni kadang-kadang tak ada gian ni kita. Tak ada. Hak kita doa kepada ibu bapa kita berdoa sama-sama. Memang disunatkan pada kita sentiasa doa bagi kedua ibu bapa kita. Hak sunat sama-sama tu. Hak sunat kena doa sekali sama hidup tu. Kita pernah kita doa pada ibu bapa kita, kosak di hati, aku doa ni untuk menunaikan hak mazhab Syafi'i kata doa sekali tu hukumnya sunat. Ataupun kita kosak nak menunaikan pandangan mazhab Maliki, hak doa sekali tu hukumnya wajib. Kita ada doa kosak seumpama tu. Kalau tak ada lagi giang hak sunat mazhab Syafi'i, ataupun tak lepas lagi lah hak giang hak mazhab Maliki kata wajib. Tak lepas lagi lah. Kita hanya dapat kalau doa sama-sama ni sunat tu lah. Kita doa sama kedua ibu bapa kita kan. Kalau kita istighfar, kita takkan lupa istighfar dari ibu bapa kita. Hak tu sunat sama-sama tu. Ini hak sekali sama hidup ni. Jadi benda. Orang peling. Dah kita ni bicara bismillah satu, alhamdulillah satu, selawat dan salam satu, ditambah sikit dengan mengucap 2 kalimah syahadah dengan doa bagi ibu bapa. 5 ni untuk sekali sama hidup apa hukum? Mazhab Syafi'i hukum sunat. Mazhab Maliki hukum wajib. Gitu. Dah kita kata sama-sama bismillah, tu tuntutan lain. Kita alhamdulillah semua, tu tuntutan lain. Hak sekali sama hidup ni. Kita ada dok, kita baca bismillah, kosak di hati, hak aku baca ni nak lepas tuntutan hak sunat kata sekali, hak yang sekali. Tapi kalau kita tak ada kosak hak sekali sama hidup tu, hak kita baca bismillah semua-semua tu tetap pahala tu dah. Tapi tak ada lagi pahala hak sekali sama hidup, tak ada lagi. Dah kita duk bismillah semua-semua tu pahala lain. Kita doa alhamdulillah semua, tu pahala hak lain tu. Hak kata sekali sama hidup ni. Mazhab Syafi'i berhukum sunat. Mazhab Maliki berhukum wajib, berdosa. Kalau kita tidak pernah baca bismillah
alhamdulillah, selawat dan salam, mengucap dia kalimah syahadah, doa bagi doa bapa dalam keadaan kita tak kosak pun untuk melepaskan hak tuntutan wajib kena kata sekali tu. Hukum wajib kan? Dalam mazhab Maliki. Ni hak terdahulu. Jadi habis beres cerita bismillah, alhamdulillah, salawat salam. Jadi dalam kita Aqidatul Najih mula pula dengan hukum. Lepas tu digi pula kepada khusus. Hak bismillahirrahmanirrahim, apa hukum? Ini kaedah kitab lah. Dia banyak panggil istitrak. Istitrak ni kalau kira-kira ni cara bab lain dah ni, cara bab hukum bismillah dah ni, daripada hukum fiqh dah ni. Jadi istitrak ni mana kalau kita kata kok sambilan. Dah cerita bab hukum tadi kan, kita pergi pula sikit pada hukum baca bismillah. Tapi hukum baca bismillah dia ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh. Hukum baca alhamdulillah tidak cerita. Baca alhamdulillah pun sama juga. Ada 4 hukum juga. Tapi tu bab hukum dalam kitab fiqh. Tapi istitrak ni zikru syai' fi ghairi mahalli limunasabati. Sebut sesuatu perkara yang bukan tempat dia, tapi munasabah. Sebab apa munasabah ni? Sebab terdahulu duk sebut bab hukum bismillah, alhamdulillah, selawat dan salam sekali semua hidup tu. Apa hukum dia? Selesai dah tu, kita ambil sambil tu kan. Pergi pada hukum macam bismillah saja pula. Bukan sekali semua hidup ni. Hak sama-sama ni apa hukum? Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh. Ni panggil istitrak dia panggil. Dalam kitab sama, orang mengajar pun sama. Orang mengajar dia ada tajuk dia, tajuk panjang. Tapi dia lari sikit tu huraian dia. Huraian dia hari ni dia sambung lagi pula, takut lain pula. Tapi gikot lain pun bukan tempat ni, tapi munasabah. Sebab sebelum tu cerita apa? Ada bersangkutan dia. Kita bicara hukum lain. Orang ngajar ni tiba-tiba keluar bicara hukum lain. Bukan tempat tu. Tapi kenapa keluar cerita hukum lain ni? Tadi kait dengan contoh ke? Contoh berkaitan dengan hak masalah kitab. Jadi contoh ni sesuai, tarik tangkuk lain sikit. Tu dah kitab pun sama. Orang mengajar pun sama. Kita fiqh banyak. Dia tarik panjang. Panjang. Cuma orang mengajar ni biar munasabah lah. Ni kadang-kadang ustaz selit kok adalah masalah dia tu. Kadang-kadang masalah rumah tangga. Nak selit-selit ni biar munasabah juga. Takkanlah tiba-tiba keluar masalah rumah tangga. Ustaz ni jawab apa? Tapi masalah rumah tangga. Tapi kalau lah dalam huraian tu ada sikit-sikit munasabah, kita sendel lah. Kena. Takkan tiba-tiba tajuk lain tak ada kaitan apa-apa, keluar tajuk rumah tangga. Dari mitok kalau orang puang dia ada masalah suami dia. Suami ngaji sangat ustaz tapi surah bala kuat ustaz. Tapi telefon tangan tu dia tengok benda pelik-pelik. Ada juga bala tu. Bukan budak muda-muda ni. Ni habis tua dah ni. Habis tua dah. Tak kata kan maknanya hak dalam handphone suami dia tu macam-macam benda dalam tu. Tegur kau ustaz tak tegur kan Yelah mana kalau agak munasabah tu munasabah kita duk bicara bab jaga mata misalnya. Kita bolehlah kait gitu. Tiba kalau cerita tajuk lain tiba-tiba cerita bab dia dak munasabah. Lepas tu kadang-kadang bukan tak ingat orang mitok dok lagi lah. Tapi ada kena munasabah. Tak orang dak puas hati lari dah kawan tu dah sebut-sebut. Minggu depan ingat lagi. Mana dalam huraian tu munasabah tu. Munasabah hak dimitok supaya nasihat. Munasabah kita buat cerita lah. Walaupun tajuk lain, bukan tempat dia, tapi ada munasabah dia sebab ada kait dengan hak huraian sebelum. Boleh kan? Tapi kadang-kadang ada juga ketika yang
Mu tu berbeza sikit. Mu dah faham? MOOD. Tak boleh je dah. Mu apa ni? MOOD. Mu. Betul bahasa Melayu mu. Oh, betul. Tak maknanya apa? Faham tak? Mu tak molek. Gitu dah. Kita cakap kampung pun ada. Yelah kadang-kadang suasana tu suasana mu lain. Tak kena sabar pun romo juga. Kadang-kadang lah. Masa tu mu pilihan raya misalnya. Tak dah, memanglah. Dia akan jadi tak kira mana sabar dah. Dia kira mu dah. Dia kira mu ada juga. Kalau tak kok, tengok mana sabar lah walaupun tajuk lain. Takkan kita nak lari tiba-tiba gitu. Tapi kalau mu tu lain macam, dia akan lari tajuk dalam keadaan tak pernah sabar dengar kitab kita baca tu. Tu orang kata mu dia lain. Jadi kitab ni mana sabarlah sebab sebenarnya cerita bab hukum. Baca bismillah hak sekali sama hidup tu. Ni nak pergi pada hukum baca bismillah hak sama-sama ni. Hak sama-sama kita baca bismillah ni. Ada 4 wajah, 4 jalan hukum. Ada kala wajib, ada kala sunat, ada kala haram. Haram baca bismillahirrahmanirrahim dan ada kalanya sunat. Mana hak wajib ini hurah satu-satu ni. Maka yang wajib itu hak wajib baca bismillah ni, mengucap bismillah ni pada membaca Fatihah di dalam solat, dalam sembahyang. Ni mazhab Syafi'i kita. Ni wajiblah sebab bismillahirrahmanirrahim satu ayat daripada 7 ayat Fatihah. 7 ayat daripada satu ayat daripada 7 ayat Fatihah. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hambali. Cuma dalam mazhab Hambalinya walaupun bismillah satu ayat daripada ayat Fatihah, bismillah tu disunatkan baca dalam keadaan perlahan. Baca dalam keadaan perlahan. Adapun mazhab Syafi'i kitanya Fatihah baca, ketika Fatihah sunat baca kuat, maka bismillahirrahmanirrahim pun sunat kuat lah tak sebab dia Fatihah. Sebab itulah kalaulah Imam Mekah kata setengah-setengah untuk guru, dia kata walaupun dia tidak membaca bismillah, tetapi kalau perhati dengar dia kata ada dia baca bismillah tetapi secara secara perlahan. Sebab mazhab Hambali ni di bismillah ni macam baca a'udzubillah. A'udzubillah Fatihah yang disunatkan kita baca kuat, a'udzu kan, ta'awuz kan baca perlahan kan. Di bismillah perlahan juga. Walaupun dalam mazhab Hambali bismillah di awal Fatihah adalah satu ayat daripada ayat Fatihah. Ini pada satu riwayat lah. Ada setengah pandangan dalam mazhab Hambali bismillah di awal Fatihah pun bukan satu ayat daripada ayat Fatihah. Tapi pada satu pandangan dalam mazhab Hambali, Fatihah di awal ini bismillah di awal Fatihah adalah satu ayat daripada ayat Fatihah. Adapun bismillah di tiap-tiap awal surah, hak baki lagi 112 surah. Surah ada 114. Betul tak? Surah ada 114. Kecuali surah Bara'ah, surah Taubah tu. Surah Bara'ah, surah Taubah. Surah Bara'ah, surah Taubah dia tidak ada bismillahirrahmanirrahim di awal dia tu. Jadi tinggal bakinya 113 surah. 113 surah. Jadi pandangan dalam mazhab Hambali, bismillah di awal Fatihah saja. Salah satu daripada ayat Fatihah, ayat Quran. Hak bismillah di awal 112 surah. Hak baki termasuk di awal Al-Baqarah,
Tu. Termasuk bismillah di awal An-Nas ke, Al-Falaq ke, Al-Ikhlas ke, ada bismillah mereka dia. Dalam mazhab Hambali, hak tu bukan satu ayat daripada ayat Al-Quran. Hak satu ayat daripada ayat Al-Quran, ayat yang pertama bagi surah hanyalah bismillah di awal Fatihah saja. Itu pada satu pandangan dalam mazhab Hambali. Tapi ada pandangan dalam mazhab Hambali sama dengan mazhab Hanafi Maliki. Bismillah di awal 113 surah itu bukan ayat yang pertama daripada tiap-tiap surah. Itu bukan ayat Al-Quran. Ini kebanyakan ulama. Cuma kenapa didatangkan bismillah di tiap-tiap awal surah? Setengah pandangan dalam mazhab Hanafi mengatakan didatangkan bismillah di tiap-tiap awal surah hanyalah untuk lil fasli, untuk menceraikan antara satu surah dengan satu surah yang lain. Nak menceraikan antara Al-Ikhlas dengan Al-Falaq, bismillah celah dah. Nak menceraikan antara Al-Falaq dengan An-Nas, bismillah celah dah di tengah dia tu. Itu pada setengah pandangan dalam mazhab Hanafi. Bukan bismillah di awal surah Al-Ikhlas tu satu ayat Qul Allah, tidak. Bukan kata bismillah di awal Al-Falaq itu satu ayat dari surah Al-Falaq, tidak. Hanya bubuh bismillah untuk menceraikan. Maka timbul pula pandangan, kalau untuk menceraikan, kenapa Fatihah surah yang pertama kenapa ada bismillah? Kenapa ada bismillah? Kalau kata bismillah di awal Al-Baqarah, nak menceraikan antara surah sebelum Fatihah. Al-Baqarah surah lain, nak menceraikan antara Fatihah dengan Al-Baqarah, bubuh di tengah tu Bismillahirrahmanirrahim. Ni surah lain ni, Al-Baqarah dah ni. Fatihah habis dah. Tetapi kenapa di awal Fatihah ada juga ditulis Bismillahirrahmanirrahim? Nak menceraikan dengan surah mana? Fatihah surah yang pertama kan? Faham tak? Nak cerai kat mana? Faham tak? Kalau kita kata hak last sekali, hak akhir sekali, Al-Falaq, An-Nas. Habis Al-Falaq, sebelum masuk An-Nas, ada bismillah di tengah tu. Kenapa ada bismillah tu? Nak mengasingkan antara Al-Falaq dengan An-Nas. Bubuh bismillah di awal An-Nas untuk menceraikan. Jadi antara Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, bubuh bismillah di awal Al-Baqarah untuk menceraikan antara Fatihah dengan Al-Baqarah. Tapi kenapa di awal Al-Fatihah ada bismillah juga? Nak menceraikan dengan surah mana? Ini hak bab khilafiyah fiqh lah. Dalam mazhab Syafi'i kitanya, bismillah di tiap-tiap awal 113 surah adalah ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang mana dia menjadi ayat yang pertama bagi tiap-tiap surah. Ayat yang pertama bagi tiap-tiap surah. Yang mana kadang-kadang dalam setengah-setengah kitab, dia mungkin dia tersilap ke macam nak tahulah. Surah yang pendek adalah surah Al-Kausar, dia kata. Ini kadang-kadang dalam kitab fiqh Syafi'i juga ni, dalam kitab fiqh ulama yang bermazhab Syafi'i. Surah yang paling pendek adalah surah Kausar. Surah Kausar ada 3 ayat. Dia kata gitu. Tak betul, surah Kausar ada 3 ayat, ada 4. Sebab ayat yang pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi macam situ dia tak bilang bismillah tu. Bila dia tak bilang Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama dimula dengan inna a'tainakal kausar tu, ayat yang pertama memang 3 sungguhlah jadinya. Tu dalam kitab fiqh. Ulama yang bermazhab Syafi'i terkadang dia macam tak perasan ke macam mana. Dia kata Al-Kausar surah yang paling pendek hanya ada 3 ayat. Tak betul 3 ayat, 4 ayat.
Sebab ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, ayat yang kedua dah. Jadi semua sekali ada 4 ayat. Ini dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi bismillah di tiap-tiap awal surah adalah awal ayat bagi tiap-tiap surah. Jadi maknanya bismillah hak 113 ayat itu adalah ayat Al-Quran. Sebab tu bagi pandangan yang mengatakan bismillah di tiap-tiap awal surah 113 surah tu bukan satu ayat daripada ayat Al-Quran, jadi kurang 113 ayat Al-Quran jadinya. Kurang 113 lah. Jadi hak mazhab Syafi'i kita ni bukan kata hak awal Fatihah saja, di tiap-tiap awal surah yang lain, tapi itu tak jadi hukum wajib lah. Ada pun hak Fatihah ni sebab di rukun kauli dalam semayang kita jadi hukum wajib lah. Tapi nak ceritanya hak bismillah di tiap awal surah itu adalah ayat Al-Quran. Dalam mazhab Hambali, satu pandangan bismillah di awal Fatihah satu ayat daripada ayat Fatihah, tapi disunatkan baca perlahan. Adapun bismillah di di awal 112 surah yang lain bukan ayat Al-Quran. Dan ada satu pandangan dalam mazhab Hambali pula, termasuk bismillah di awal Fatihah pun bukan satu ayat daripada ayat Fatihah, bukan satu ayat daripada ayat Al-Quran, sebagaimana mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i kita wajib baca bismillahirrahmanirrahim. Maklumlah, kita wajib baca bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah solat kitanya, tetapi kita tidak wajib i'tiqad bismillah itu adalah ayat Al-Quran. Kita tidak wajib i'tiqad. Kan kita wajib beriman dengan kitab. Jadi termasuk kitabnya kita beriman dengan Al-Quran. Maka kita wajib beriman dengan tiap-tiap, bukan tiap-tiap ayat Al-Quran. Kita wajib beriman dengan tiap-tiap satu huruf daripada ayat Al-Quran. Huruf hak ijma' ulama'. Hak tu wajib kita beriman. Kita engkar satu huruf saja. Satu huruf je. Qaf contohnya. Tak ada qaf. Alif lam mim tak ada Dah. Apa maknanya? Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang mengetahui. Bukan Quran. Kita engkar. Batal Islam kita. Walaupun satu huruf sekalipun. Kita wajib i'tiqad tiap-tiap huruf dalam Al-Quran. Melainkan hak khilaf. Huruf khilaf mana? Hak kita baca Fatihah kita itulah. Malik Yaumiddin dengan Malik Yaumiddin. Lepas mim tu ada alif ke tidak? Hak tu khilaf ulama. Sama ada Malik Yaumiddin ataupun Malik Yaumiddin. Kalau baca dengan Malik Yaumiddin, huruf Fatihah jadi 142. Kalau baca Malik Yaumiddin jadi 141. 142 capur tasydid ada 14 tempat jadi 156. Huruf Fatihah kalau baca dengan Malik Yaumiddin, hak alif itu wajib tak kita i'tiqad Al-Quran? Tak wajib. Sebab apa? Sebab khilaf ulama. Sama ada Malik Yaumiddin ataupun Malik Yaumiddin. Termasuk bismillahirrahmanirrahim. Khilaf ulama. Ayat Quran ke tidak? Maka kita tak wajib i'tiqad. Tapi dalam mazhab Syafi'i kitanya wajib kena baca bismillah. Di awal Fatihah wajib kena baca bismillah. Tak baca bismillah tak cukup Fatihah, tak sah solat. Tapi wajib tak i'tiqad bismillahirrahmanirrahim tu Al-Quran? Tak wajib. Itu je. Tapi dah kita baca semua, kita i'tiqad lah itu ayat Quran. Yalah i'tiqad lah kita, dalam masalah. Memang kita i'tiqad tu ayat Quran. Dah kita baduk baca semua-semua. Cuba terang, ada tu imam pelik mari tempat kita, jadi tu imam tak ada bismillahirrahmanirrahim. Sudah-sudah alhamdulillahirabbil alamin, kita pun cengang.
Warna ni nak ikut Dr. Imam ni. Sebab apa? Tak ada bismillah. Maksudnya apa? Memang kita i'tikad bismillah tu adalah ayat Al-Quran. Memang kita i'tikad sebab kita duk baca sama. Tapi wajib tak i'tikad? Tak wajib. Kalau dah i'tikad pun tak batal imam kita. Tu je. Mana wajib beramal, wajib membaca bismillah, tapi tidak wajib i'tikad sebab khilaf ulama. Yang kita wajib i'tikad Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat Al-Quran. Kalau tidak i'tikad, batal agama kitanya. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml tu. Bismillahirrahmanirrahim dalam surah An-Naml tu. Dalam ayat ni, qala ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tu wajib i'tikad. Itu ijma' ulama ayat Quran. Ada i'tikad tu kafir. Surah An-Naml dia tau. Betul tak? Dah ingat? Hak Balqis. Qala ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Dia Balqis beritahu pada pembesar dia, aku diutuskan kitab yang mulia. Dalam kitab surat tu, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ijma' ulama Al-Quran. Pertikah waktu je batal agama. Tak pasal hak bismillah situ. Kenapa bismillah di awal surah je? Tak nampak bismillah tu? Kita tak pernah sapa situ. Sapa tapi tak perasan tau. Kan ada bismillah tu, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin tu kan. Tu bismillah tu ijma' ulama. Tu tak khilaf. Itu wajib i'tikad ayat Al-Quran. Ada pun bismillah di awal Fatihah dan juga bismillah di awal tiap-tiap surah tadi, tidak wajib i'tikad lah. Mana kalau awal Fatihah dalam solat kita wajib baca bismillahirrahmanirrahim, tetapi kita tidak wajib i'tikad. Tak wajib i'tikad, tapi kita hok baca semua ni pastilah kita i'tikad ianya adalah ayat Al-Quran dah. Kita baca semua tak kan kita dak i'tikad. Cuma wajib dak i'tikad? Tak wajib. Dia pergi Mekah, memang tak imam Mekah gitu semua lah tau. Dia tak ada bismillah tau. Memang tak ada Sil tu ada orang kata, kalau perhati ada dengar dia kata. Pelahang tu. Sebab atas pandangan kata bismillah Fatihah juga, tapi dia baca dengan sir, disunatkan baca dengan perlahan. Jadi hak ni mana hukumnya wajib membaca bismillah, iaitu ketika membaca Fatihah di dalam sembahyang. Kemudian bismillah kita baca di awal surah tu sebagaimana surah lah. Sunat baca bismillah pun sunat baca. Kan kita kan sebelum baca Fatihah ada bismillah. Selesai baca Fatihah, kita baca surah sunat. Sunat jugalah. Kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sunat kita mulakan dengan bismillah lah. Bukan kalau fiqh mazhab Syafi'i kita ni bukan kata bismillah, kita baca surah daripada awal yang memang ada bismillah, kita disunatkan baca bismillah. Memang dia ada bismillah di situ kan. Bahkan dalam fiqh mazhab Syafi'i kita, kalau kita membaca surah sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, tapi surah yang kita baca tadi ni di pertengahan, bukan di awal. Dalam sembahyang sama hukum, luar semayang sama hukum. Ini fiqh mazhab Syafi'i kita.
Walaupun kita baca surah di tengah surah, bukan di awal surah yang memang ada Bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada surah Taubah tadilah, surah Bara'ah tu tidak ada Bismillah. Kalau kita baca juga khilaf ulama makruh ataupun haram. Kita pergi baca surah Bara'ah tapi kita pergi baca Bismillah kok di hadapan ni. Khilaf ulama, setengah pandangan mengatakan makruh, setengah pandangan mengatakan haram. Kita pergi tambah dengan Bismillah. Sekarang ni bukan di awal surah lain ni, di tengah surah. Kadang-kadang tu imam dia baca surah baca Quran besar lah kita panggil. Dia baca surah lepas Fatihah, hak ambil tengah. Kalau kita pekah dalam mazhab Syafi'i, kita disunatkan kita memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini jarang ramai. Ini jarang ramai. Ini kita pekah dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Syafi'i khilaf ulama juga. Sebab di situ tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia mula di tengah. Mula di awal memanglah di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila mula di tengah, mana ada Bismillah di situ? Tapi kalau pekah dalam mazhab Syafi'i kita, walaupun kita memulai surah tu di tengah, tetap disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita pekah Syafi'i ni. Kalau hak Quran, biasa tu Quran, tak boleh baca Bismillah. Kalau tengah ngaji Quran dengan dia semua suruh baca a'udzu je. A'udzu tu itu tak ada khilaf. Iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tuan kata. Bila nak baca Quran, mulakan dengan ta'awuz, baca a'udzubillah. Tu memang dalam Quran perintah seumpama tu. Nak baca Quran, iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Tu tetap dah. A'udzu tetap. Bismillah, bismillah, sunat dah. Kalau ngaji Quran tak boleh baca. Dia sebaca a'udzu je. Sebab apa nak baca bismillah? Tidak ada bismillah di situ. Sebab sekarang ni sambung hok baca kemarin. Tengah dah dekat. A'udzu sudahlah. Kenapa baca bismillah? Biasa Quran ayat gitu. Tapi kalau pekah Syafi'i sungguh, memang walaupun baca di tengah surah, tetap disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini benda khilaf lah ni. Kalau tu Quran kata a'udzu sudah, bismillah jangan baca. Dah tekanlah pula dengan tu guru tu. Dia tak pergi ngaji dengan dia kan susah pula kena ngaji tu guru lain. Dia tekan pula dengan tu guru. Tu guru ni tak ngaji fiqh, ngaji Quran saja ni. Saya ngaji fiqh sunat juga kata bismillah. Walaupun tak ada di situ pun. Tekan gitu tu guru Quran jadi beken pula dia perambat. Tak pergi ngaji dengan dia kan. Ngaji mana kita? Tu guru sudahlah benda khilaf je. Benda khilaf. Dan memang kalau kita perhati dengarlah, di mana-mana siapa-siapa tu imam sekalipun yang baca surah di tengah surah, selepas baca Fatihah dia ambil di tengah surah, ada tak dimula dengan Bismillahirrahmanirrahim? Memang tidak ada. Memang tidak ada. Tapi tak usah jadi isu lah. Tak usah viral lah. Ni cerita mudah khilaf ni. Biasa kadang situ tak ada bismillah kan. Kenapa nak baca bismillahnya? A'udzubillah sudahlah. Tapi dapat ke Syafi'i kita gitu. Walaupun kita mula tu di tengah surah yang memang tidak ada bismillah, tetap disunatkan kita a'udzu kita baca juga. Tapi bismillah pun sunat juga baca. Ni hak baca surah lah pula tu hak bukan patut tu surah. Hak surah yang mana kita maklumlah hukum baca surah hukumnya adalah sunat. Hak ni hak Fatihah. Fatihah ada rukun qauli, jadi kita kena mencukupkan 7 ayat daripada surah Fatihah. 7 ayat. 7 ayat Fatihah ni itu ayat Fatihah 7 ayat ijma' ulama. Ijma' ulama Fatihah adalah 7 ayat. Hak dalam Quran Allah Ta'ala berfirman walaqad ataina sab'an minal masani wal Qur'anal azim tu. Walaqad ataina sab'an minal masani tu. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Wal Qur'anal azim dan Quran yang besar. 7 ayat. Ijma' ulama 7 ayat. 7 ayat macam mana? Kalau mazhab yang mana ayat yang pertama adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ayat yang kedua, Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ayat yang ke-6. Mana 7-nya? Ghairil maghdubi alaihim tu ayat yang ke-7. Sebab tu dia mazhab-mazhab yang lain, siratal ladzina an'amta alaihim, di situ ada hujung ayat, tempat wakaf. Ghairil maghdubi alaihim ayat yang ke-7, mula ayat balik, bukan sambung. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, di situ tempat wakaf ayat yang ke-6. Jadi 7 jugalah. Kita dalam mazhab Syafi'i kitanya Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat yang kedua, siratal ladzi itu ayat yang ke-7. Maka aulanya siratal ladzina an'amta alaihim, jangan duk wakaf situ. Tempat tu tempat wasal. Aula di seumpama tu. Kalau dia wakaf di situ, hukumnya khilaful aula, kurang comel, kurang elok, dia rendah sedikit daripada makruh. Khilaful aula. Kalau kita pergi wakaf siratal ladzina an'amta alaihim, kalau wakaf pun tak jadi makruh, khilaful aula. Tak akan jadi 8 ayat. Ni ada pula orang ajar, jangan wakaf di situ. Kalau wakaf di situ jadi 7 8 ayat, dia kata. Tidak. Tak akan jadi 8 ayat. Itu 8 ayat sebab wakaf di situ. Kalau nak jadi 7 ayat, kena wasal. Jadi kalaulah 7 ayat tu orang baca dengan wasal, dengan satu nafas, jadi bukan 7 ayat dah. 1 ayat je lah. Tak tengok dalam YouTube, nafas dia panjang. Dia mula daripada awal Fatihah sampai ke hujung, sampai ke habis dengan satu nafas. Bukan baca laju. Dia baca dengan lagu dia, dia wasa sampai ke habis. Tak nampak pun dia hak tak nampak. Oh kata. Kena cek takut belakang dia ada wayar lain sama nafas kukuk mana. Dah. Bukan kalau dibaca laju tu mungkinlah dia baca dengan cepat ni dah. Dia baca dengan anjur-anjur tertib dia baca. Tapi dengan satu nafas, ada 1 ayat lah. Sebab dia wasal. Ada. Mana kalau dia wakaf sekalipun siratal ladzina an'amta alaihim 7 ayat, tak jadi 8. Cuma kurang elok dia panggil. Tapi orang ni pun kena cermat lah juga. Kena cermat. Sebab di hujung tu waladdallin, ingat baik. Situ ada mak lazim. Situ ada tasydid atas lam. Kemudian di hujung tu ada lam, ya, nun. Kena molek belakang tu. Mak lazim kita kenal lah dia ni 3 alif, 6 harakat. Lepas tu pula atas lam tu ada tasydid, dia kena terjah sikit. Kemudian lin, kena dengar di telinga. Daripada lam, ya, nun tu kena dengar di telinga. Kalau nafas tu tak ada dah, waladdallin. Mana? Tasydid atas lam pun tidak ada, lam ya nun pun tidak ada. Sebab dia ngaji ni ngaji peseng mati. Siratal ladzina an'amta alaihim, jangan berhenti. Jangan wakaf di situ. Itu bukan tempat wakaf. Wasal. Kalau wakaf di 8 ayat. Jadi anak murid tu masa tu muda lagi. Napasnya panjang lagi. Bila mari ketua, napas tak panjang, sepuk dah orang panggil. Tapi dia wasal juga situ. Di hujung tu mak lazim memang tidak ada 3 alif 6 harakat. Tak ada, memang tak sempat dah. Tapi masalahnya tasydid atas lam tak berapa jelas. Kemudian lin tu pun tak apa jelas. Kadang-kadang payah sikit orang tua ni, dia jenis ngaji gitu, dia orang tua ni pakar sungguh. Ji, haji dak urut ji. Putilah ji. Apa lelah kenapa? Lama dia 3 kali nasihat barulah dia siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhentilah situnya. Baru dia sama balik. Dah dia nampak dak urut dah. Tapi orang tua ni dia payah sikit dah. Dia payah nak ubah sebab dia gitu sama dah. Tunggu dia pesan jangan wakaf. Siratal ladzina an'amta alaihim, di situ bukan tempat wakaf. Jangan berhenti di situ. Dia mati. Tak ada longo-longo sikitlah. Kena. Dan memang ada. Oh ni memang kita kata kok jahat sangat ah. Jahat sangat. Waladdallin.
Amin makmum belakang. Kata ni jahat sungguh ni pesan ni. Waladdall. Tak ada habis-habis. Tiap-tiap rakaat gitu kata mayang gua ni gini. Ni berat pesan ni. Kalau waladdallin. Itu biasalah. Tapi lin tu mungkinlah kita tak dengar. Tapi telinga dia mungkin dengar. Kita tanggung kat tu je lah. Ni tak ada ni. Waladdallin. Lepas tu amin. Mu belakang pun. Turut molek-molek ada. Tasydid atas lam tidak ada. Lam ya nun pun tidak ada. Tidak cukup tasydid. Tidak cukup huruf Fatihah. Itu tak ada khilaf. Tak sah Fatihah seumpama tu. Sebab tasydid 14 tempat. Dalam Fatihah kita tu, tu sepakat tu kena jaga. Sebab tasydid dia menepati 2 huruf. Bila kita tinggal satu tasydid, berarti kita sudah mengurangkan satu huruf Fatihah. Tu kena jagalah situ. Tapi dia mati tadi tak boleh wakaf situ. Tapi yang cuma kita tak sedapnya kadang-kadang orang qori baca sedap, napasnya panjang. Yang dia nak dia siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti situ apa? Ni hak tak berapa lah. Kita jenis ngaji sikit-sikit ni. Kalau tu kata jangan wakaf situ, kita tak wakaf kalau kita mampu. Dia mengaji Quran banyak. Yalah, seelok tak sedut wakaf lah situ. Kita bukan mazhab lain. Ya situ memang tempat wakaf. Kita mazhab Syafi'i, di situ bukan tempat wakaf. Cuma kalau wakaf di situ, jangan ulang balik. Jangan ulang balik siratal ladzi. Jangan ada setengah-setengah orang, dia tempat wakaf di wasal. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tengok tempat wakaf di wasal. Tempat wasal di wakaf. Lepas tu, dia pun mula balik. Siratal ladzi, dia ambil semula. Ni peseng tak kenalah peseng tu. Dah tempat wakaf, ihdinas siratal mustaqim, kenapa awak wasal? Siratal ladzina an'amta alaihim, tempat wasal, kenapa awak wakaf? Dah awak wakaf di situ, okey lah. Lepas tu siratal ladzina semula, tak payah ulang balik. Ulang balik khilaf ulama makruh ataupun batal solat. Sebab dipanggil mengulangi rukun qauli. Mengulangi rukun bacaan. Mengulangi rukun bacaan ni bukan bererti baca Fatihah 7 ayat dengan ulang 2 kali, bukan. Dengan semata-mata ulang siratal ladzina an'amta alaihim, yang saat ni baca dah sekali tu kan, ulang baca semula, dia panggil sudah mengulangi rukun qauli. Mengulangi rukun qauli, pandangan muktamad dan mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Pandangan menghukumkan batal sebagaimana mengulangi rukun fi'li. Kalau mengulangi rukun fi'li, rakaat 2 kali memang batal. Sujud 3 kali memang batal. Itu mengulangi rukun fi'li. Hak ni mengulangi rukun qauli. Dia mengulangi siratal ladzina an'amta alaihim. Pandangan dan mazhab Syafi'i sama aja. Mengulangi rukun qauli sama dengan mengulangi rukun fi'li, batal solat. Tapi pandangan muktamad tidaklah. Mengulangi rukun fi'li memang solat batal. Mengulangi rukun qauli makruh. Ini ada kadang-kadang. Di wasa, lepas tu siratal ladzina an'amta alaihim, dia berhenti tempat wasa, dia wakaf tempat wasa, dia ulang balik daripada, dia mula balik daripada siratal ladzi. Hukumnya makruh atas pandangan muktamad. Tak tahulah dia macam mengaji sedap dah. Tapi kenapa buat seumpama tu? Buat style orang panggil. Buat gaya. Buat style, buat gaya. Cuma peringat tadilah, jangan duk matilah. Jangan duk mati. Hak tepat kata aula wasa, kita tahu aula wasa, tetapi kalau kita nafas tak cukup, kita wakaflah siratal ladzina an'amta alaihim, sebab di belakang tu banyak perkara lagi tu. Tu belum kira lagi orang yang kira mak lazim 3 alif 6 harakat. Kalau kira pula mak lazim 3 alif 6 harakat, tak cukup 6 harakat, batal solat. Tu lagi pelik lah tu. Ajaran TV laginya. Ajaran TV. Important. Penting. Mak lazim 3 alif 6 harakat.
Waladdallin tu tak cukup nak harakat, batal solat. Allah dia ajar gitu. Sebab apa dia ajar gitu? Sebab dia tak ngaji bab fiqh, dia ngaji qiraah sahaja. Batal solat. Important pula dia ajar. Kata punah gano tu imam kita pun tengok. 4 harakat. 5 harakat mufarakah lah kitanya. Dah tak cukup nak harakat. Ni pelik. Ajar dalam TV. Ramai mana dengar? Tak nak kata huan ni. Dia kalau tak tahu dah mak lazim tu 3 kali nak harakat, atas lam tu ada tasydid, lam ya nun nak kena jelas, tengoklah. Kalau kita nafas panjang, kita wasat siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau nafas tak ada, kita wakaf. Jadi hak wajibnya adalah baca bismillah dalam Fatihah ketika solat. Dan yang sunat itu segala pekerjaan yang dicita-cita pada syarak, padahal bukan zikir semata-mata, dan tiada syarak untuk suruh memulai dengan yang lainnya, maka sunat dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi malam ni lama dah duduk ketik derma. Dulu ketik derma Darussalam tu. Jadi malam ni ketik derma untuk Mahad Al-Quran Rusila. Jadi Mahad Al-Quran Rusila ni dia pelajar-pelajar tu dia ni risik. Anak rumah 4 orang. 4 ambil belakang. Kata tak apa, ayah awak tak apa, banyak tak apa, dia kata. Jadi kita ni dia kalau ikut risik tu RM10 tau, sekeping. Tapi kita tak lah ni, mana kita kutip macam biasa, macam Darussalam. Lepas tu kita campur-campur dengan hak risik itu. Kalau lebih kita hantar lah ke sekolah, ke mana-mana pun. Hak madrasah Al-Quran Rusila. Dia memang tiap-tiap pelajar dia ada tu. Jadi kita kutip macam biasa tau, macam Darussalam. Wallahu a'lam.